Tengah record. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu misi. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum Perdana Wanita. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tentang pengaruh budaya hedonisme dalam kalangan mahasiswa. Hadirin sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, tidak molek rasanya jika saya tidak memperkenalkan 4 orang ahli panel kita yang berdedikasi, bijaksana lagi berkarisma serta mempunyai lontaran idea yang bernas dan bakal merungkai segala persoalan dan persepsi dalaman mengenai tajuk yang bakal kita diskusikan bersama. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Puan Arisha Zainuddin. Beliau merupakan pakar psikologi di Hospital Sungai Buloh. Selamat datang Puan, apa khabar? Alhamdulillah, saya khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Mari kita ke panel kedua iaitu Dr. Syasha Atira. Beliau merupakan penyelidik tentang budaya-budaya di Malaysia. Selamat datang Puan, apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Khabar baik. Awak apa khabar? Alhamdulillah, baik. Puan nampak bersemangat ya hari ini? Okey, baiklah. Mari kita ke panel seterusnya. Yang saya lihat dari tadi anggun bergaya. Saya perkenalkan Prof. Nur Asyakira. Beliau merupakan pakar dalam hubungan kekeluargaan. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Baiklah, panel terakhir kita ialah Puan Ainul Mardiah yang merupakan pakar kaunseling dari UiTM Shah Alam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, nampaknya ahli panel kita pada hari ini baik-baik belaka. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita teruskan agenda kita pada hari ini. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat, pada hari ini, budaya hedonisme kian menular pesat di dalam kalangan anak muda, khususnya mahasiswa. Sebelum kita pergi lebih mendalam, perlulah kita ketahui apakah itu budaya hedonisme. Jadi, saya ingin mengajukan soalan pertama ini kepada Puan Arisha. Baiklah Puan, menurut Puan, apakah itu budaya hedonisme? Silakan Puan. Baiklah, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Aisyah selaku moderator kita pada hari ini. Diharap semua berada dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Baiklah, saya akan mulakan soalan pertama. Apakah itu hedonisme? Hedonisme merupakan satu pandangan falsafah yang memperakui bahawa perkara terbaik dalam hidup adalah untuk memiliki kebahagiaan yang tiada had. Okey, perkataan hedonisme ini berasal daripada dua perkataan, hedon dan juga ism. Okey, perkataan hedon merupakan daripada istilah Greek atau Yunani yang bermaksud kesenangan ataupun keseronokan. Ism pula dijelaskan dalam Kamus Dewan sebagai akhiran asing kepercayaan atau gerakan politik, keagamaan, sikap serta perlakuan. Untuk lebih mudah kita fahami, istilah hedonisme adalah suatu bentuk suatu bentuk kepercayaan atau pandangan hidup yang memfokuskan kegembiraan atau kebahagiaan hidup. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik akan memberikan nikmat kepada hidup seseorang, dan penganut fahaman ini adalah dipanggil sebagai hedonistik. Itulah secara ringkas apakah itu maksud hedonisme. Jadi, berdasarkan hujah yang diberikan, apakah contoh budaya hedonisme yang memberi pengaruh yang besar kepada mahasiswa? Boleh Puan perjelaskan? Baiklah, antara contoh yang memberi pengaruh kepada mahasiswa pada masa kini adalah antaranya merokok, aktiviti melepak ataupun hiburan yang berlebihan. Aktiviti ini adalah tidak elok untuk diikuti oleh setiap peringkat umur dan ia perlu dielakkan. Ini kerana perkara ini dikategorikan sebagai perbuatan yang hanya untuk memberi keseronokan sahaja, tetapi ia boleh mengubah kepada memberi kemudaratan apabila pelajar tersebut melakukan aktiviti ini secara berlebihan hingga melanggar batas syariat Islam yang telah ditetapkan. Jadi aktiviti merokok ini adalah sesuatu yang
tidak perlulah dilakukan oleh masyarakat masa kini, dan ia juga telah diharamkan, betul. Dan aktiviti melepak akan menjadi lebih buruk jika ianya diambil secara berlebihan. Ia hanyalah untuk kita merilis tension, orang kata, tapi tidaklah setiap hari. Jika diambil setiap hari, ia akan menjadi membuang masa dan tidak eloklah untuk kegiatan harian. Untuk hiburan pula, hiburan memang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan pelajar, kerana tetapi hiburan ini akan mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Jadi kita perlulah elakkan untuk agar tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri pelajar. Ia boleh, tetapi tidaklah diambil secara berlebihan. Okey, itu saja. Terima kasih Puan, penjelasan yang begitu jelas sekali. Memang benar, pegangan agama penting agar pelajar tidak terpesong ke arah kemungkaran. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam khutbah terakhir baginda yang berbunyi, "Aku telah meninggalkan dua perkara kepada kamu. Jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya." Dua perkara tersebut merupakan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah kita mengetahui maksud dan contoh budaya hedonisme, tentu pendengar semua juga ingin mengetahui ciri-ciri budaya ini agar kita tidak terjerumus ke dalam budaya ini. Jadi, soalan ini sangat sesuai sekiranya saya ajukan kepada Dr. Syasha Atira. Baik Doktor, apakah ciri-ciri budaya hedonisme? Silakan Doktor. Dr. Syasha, awak mute. Maaf. Sorry. Okay. Assalamualaikum. Okay. Antara ciri-ciri budaya hedonisme di kalangan masyarakat kini ialah suka berhibur. Selain itu, mereka juga mementingkan kemewahan dan segelintir masyarakat pula tidak menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okey, mengikut hukum hiburan yang asal adalah sepatutnya harus, tetapi ianya menjadi haram apabila ianya melampaui batas. So kita nak berhibur maksudnya berpada-pada lah. Seterusnya, mementingkan kemewahan. Sesetengah golongan ni suka macam berbelanja lebih-lebih untuk nampak mewah. Untuk macam nak tunjuklah diorang ni macam pakai barang yang mahal, branded tu. Tu pun boleh bila selalu buat macam tu nanti boleh jatuh riak. So kita kena elakkan lah. Lepas tu, ni yang memang selalu terjadi, iaitu tidak menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okay, perjumpaan di antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim ni adalah dibenarkan jika sekiranya ianya hak dan juga ditemani oleh orang lain. Tapi kalau macam nak keluar berdua-dua pergi dating tu tak boleh lah kan. Macam yang kita tahu mengikut hadis, mengikut satu hadis tu ada telah dikatakan mengikut firman Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. So kita kalau boleh elokkanlah pergi duduk berdua-duaan dengan lelaki, dengan perempuan tu. Lepas tu selain tu antara ciri hedonisme ni juga ialah mempunyai sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi ni macam pilih-pilih kawan, pilih nak berkawan dengan orang cantik je, dengan orang pandai je, macam tu. Kita tak boleh lah buat macam tu kan. Kenalah kawan dengan semua orang. Lepas tu seterusnya ni
point last saya, antara ciri lain ialah tidak berdisiplin. Orang yang mempunyai ciri-ciri hedonisme ni dia tidak berdisiplin, macam kan dia suka berhibur. So jadi bila dapat kerja dia sibuk nak berhibur, nak melepak, nak apa tu, sampai tak buat kerja. Sibuk pergi jalan-jalan, pergi shopping, lupa nak hantar assignment macam tu. So kita kenalah siapkan kerja dulu kalau nak berhibur pun kan. Nak berhibur tu boleh tapi sikit-sikit je. Gitu. Itu je. Terima kasih Dr. Syasha atas ulasan idea yang begitu menarik sekali. Berdasarkan hujah yang diterangkan panjang lebar oleh Dr. Syasha tadi, sudah tentu ada faktor yang dapat mendorong perkara seperti ini berlaku. Jadi, saya ingin bertanya kepada Prof. Asyakirah, apakah faktor-faktor yang sering berlaku yang menyebabkan perkara ini boleh terjadi di kalangan mahasiswa? Boleh Prof perjelaskan? Okay, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang budaya hedonism ini. Okey, baiklah. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya hedonism di kalangan mahasiswa? Yang pertama, dari penggunaan media massa. Okey, media massa terdiri daripada dua, iaitu media cetak dengan media elektronik. Contoh media cetak seperti majalah, risalah, akhbar, manakala media elektronik seperti internet, muzik, radio. Kalau kita tengok sekarang di kalangan masyarakat kita, media cetak telah pun pupus, ya, tak digunakan. Kebanyakan mereka menggunakan media massa untuk melihat berita terkini kan. Okey, dengan penggunaan ini mahasiswa mereka dikategorikan remaja. Jadi bila mereka melihat influencer ataupun artis di media massa yang berpakaian, yang bergaya, yang menunjukkan kemewahan, hal ini menyebabkan mereka terpengaruh. Mereka ingin merasakan, mereka berkeinginan untuk menjadi seperti mereka. Okey. Saya nak baca hadis daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Yang bermaksud, apabila seseorang itu menunjukkan kebaikan, kemudian perbuatan itu diikuti oleh orang yang melihat, maka orang itu akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Okay, kat sini bila kita menjadi artis ataupun influencer, kita perlu menunjukkan benda-benda yang positif, kerana di luar sana remaja lebih cenderung untuk terpengaruh dengan budaya-budaya seperti ini. Okay, baiklah, seterusnya faktor yang seterusnya ialah hiburan yang berlebihan. Seperti Puan Arisha dengan Dr. Syasha cakap tadi, memang hiburan tak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebab kita sebagai manusia, kita mempunyai nafsu keinginan untuk berhibur. Sebenarnya berhibur ni ada berhibur secara sederhana yang sederhana, ada berhibur secara berlebihan. Okay, kita tahu mahasiswa bila mereka merasakan tekanan, mereka ingin berhibur. Okay, mereka ingin berhibur. Jadi mereka terpengaruh dengan rakan sebaya. Bila mereka rasa stres, mereka akan keluar lepak, keluar berhibur. Okay, sebenarnya boleh berhibur untuk menghilangkan stres. Ada caranya. Jika hendak berhibur secara sederhana, kita boleh je pergi berhibur, keluar lepak dengan kawan-kawan, pergi hirup udara segar macam tu je. Tetapi bila terpengaruh dengan hedonism ni, mereka berhibur secara berleluasa, secara berlebihan. Sepertinya mereka akan ke kelab malam, mereka akan berkaraoke, berjoget sana sini. Okay, sepatutnya benda macam tu patut dielakkan. Okay, faktor yang ketiga adalah faktor daripada pengaruh rakan sebaya. Okey, siapa rakan sebaya ni sebenarnya? Okey, rakan sebaya ni merupakan orang yang terdekat dengan kita selain ibu bapa. Okey, bila kita dengar mahasiswa, bermakna mereka mempunyai masa berada di kampus. Jadi bila berada di kampus, orang yang paling dekat adalah rakan. Mereka berjauhan daripada family. Jadi bila rakan tersebut, kita memilih rakan yang tidak baik,
maka kita mudah untuk mengikut perbuatan rakan tersebut. Rakan sebaya ni merupakan orang yang paling kuatlah bila kita sebagai mahasiswa terpengaruh. Kadang-kadang kita tengok rakan kita bergaya dengan cantik kan, so kita nak juga benda tu. Okay? Yang keempat iaitu kemusnahan institusi kekeluargaan. Kita boleh tengok sekarang banyak kes-kes penceraian daripada ibu bapa, kes-kes pergaduhan. Jadi bila mereka daripada kecil lagi mereka melihat ibu dan ayah mereka asyik bergaduh, jadi mereka merasakan stres, mereka merasakan kurang kasih sayang daripada orang tua mereka. Disebabkan inilah mereka mencari orang luar. Seperti yang saya katakan tadi, mereka akan mencari rakan. So bila macam ni, ibu dan ayah tak pernah mengambil tahu, tak pernah ambil kisah pasal anak. Jadi anak-anak ni merasakan mereka tak dihargai. Jadi mereka akan mudah terpengaruh dengan rakan. Mereka akan senang untuk berkongsi cerita, berkongsi maklumat dengan rakan berbanding dengan mak ayah mereka sendiri. Okay. Itu je faktor yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Baiklah, berdasarkan penerangan Prof. Ashakira tadi, terdapat banyak faktor yang dapat mendorong mahasiswa ke arah budaya hedonisme. Antaranya penggunaan media massa, hiburan tiada batasan, pengaruh rakan sebaya dan kemusnahan institusi kekeluargaan. Jika tidak keberatan, bolehkah Prof kongsikan apakah implikasinya sekiranya budaya ini terus berada di kalangan mahasiswa? Silakan Prof. Okey, baiklah. Bila mahasiswa ni terpengaruh dengan budaya hedonism, kita akan dapat lihat mereka ni akan bersifat sombong. Okey, mereka akan bersifat sombong bila mereka merasakan kekayaan, kemewahan yang mereka miliki adalah segala-galanya untuk kehidupan. Okay, kalau kita tengok contohlah kan, mereka mempunyai kemewahan, jadi mereka akan menghina kawan-kawan mereka di kampus yang golongan sederhana sebab mereka merasakan mereka lebih hebat daripada orang lain. Jadi bila mereka sombong ni, mereka akan wujud, bila dengan kemewahan, mereka akan wujudnya sikap boros. Jadi sikap boros ni kita patut elakkan. Bila mereka sikap boros sebabkan mereka melihat artis ataupun influencer dekat media massa yang saya beritahu tadi, mereka berkeinginan untuk menjadi seperti mereka. Jadi mereka lebih menggunakan kemewahan ke arah yang tidak baiklah. Okey, yang kedua, melahirkan insan yang berhati keras. Okey, ini sama juga macam yang sombong tadi. Bila mereka terpengaruh dengan hedonism ni, mereka tidak akan mendengar nasihat daripada orang lain apabila mereka merasakan kemewahan itu adalah segala-galanya bagi mereka. Bila rakan-rakan tegur, apa kata kalau kemewahan tu kau guna je untuk melakukan kebaikan, mereka tak akan dengar apa yang dinasihatkan. Disebabkan mereka merasakan kemewahan tak adalah segala-galanya bagi mereka. Jadi bila budaya ni, mereka merasakan kemewahan tu adalah segala-galanya, jadi mereka fikir bahawa dia tak kisah apa orang nak kata terhadap dia, asalkan dia boleh menjadi famous, menjadi terkenal dekat kampus. Okey, seterusnya implikasi yang terjadi iaitu kita boleh tengok kes jenayah yang berleluasa. Kalau kita tengok dekat berita, kebanyakan jenayah yang berlaku tidak kira peringkat umur. Kadang-kadang kalau kita tengok, pelajar sendiri dah start mula melakukan jenayah. Kalau kita tengok dekat Malaysia, setiap hari, setiap saat mesti ada kes jenayah yang berlaku. Okay. Kerana mereka inginkan kemewahan, mereka terpengaruh dengan hedonism, jadi mereka sanggup melakukan jenayah seperti meropak, meragut dan sebagainya kerana mereka merasakan dengan melakukan benda tersebut, mereka akan menjadi kaya ekspres. Dia menjadi kaya ekspres. Jadi pernah dengar kan yang mahasiswi sanggup menjual diri mereka kepada sugar daddy. Kita pernah dengar kan sugar baby, sugar daddy. Mereka sanggup menjadi sugar baby semata-mata untuk menjadi kaya, semata-mata untuk mewah. Sebab kita tahu pelajar mahasiswa
kita tak cukup wang untuk belanja dan mereka mungkin takut untuk meminta dengan mak ayah. Jadi mereka sanggup menggadai maruah mereka semata-mata untuk mewah. Okey. Itu saja implikasi yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Terima kasih Prof. Saya bersetuju dengan pandangan Prof sebentar tadi. Dan saya juga yakin ahli panel dan pendengar di sini juga bersetuju. Jika dibiarkan, implikasi ini akan memberikan impak yang negatif kepada mahasiswa. Antara implikasi yang boleh berlaku kepada mahasiswa adalah menjadikan mereka seorang yang sombong, melahirkan insan yang berhati keras dan peningkatan kes jenayah. Maka, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Soalan ini saya ingin mengajukan kepada Puan Ainul. Silakan Puan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengerusi atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai langkah yang dapat kita lakukan untuk mengelakkan golongan mahasiswa daripada terjebak dengan masalah ini. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mahasiswa itu sendiri perlulah bijak dalam memilih rakan. Seperti yang kita tahu, rakan sebaya memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sikap mahasiswa. Oleh itu, mahasiswa perlulah dalam memilih rakan, terdapat beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dengan sebaiknya. Contohnya seperti akhlak. Jika rakan yang kita pilih itu mempunyai akhlak yang baik, maka golongan mahasiswa ini dia akan cenderung memiliki akhlak yang baik. Kerana rakan yang baik pasti akan menegur rakannya apabila melakukan kesalahan dan akan mengajak rakannya ke arah kebaikan. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah dengan cara ibu bapa perlu lebih tegas dalam mendidik anak-anak, terutamanya tentang hal-hal berkaitan ilmu agama, contohnya solat. Ketegasan yang dimaksudkan dalam konteks ini bukanlah bermaksud ibu bapa perlu melakukan kekerasan terhadap anak-anak, tetapi ketegasan yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah sikap dan tindakan yang menekankan disiplin. Contohnya apabila anak-anak meninggalkan solat, ibu bapa boleh mengenakan hukuman yang sewajarnya sebagai peringatan kepada anak-anak mereka supaya tidak meninggalkan solat yang menjadi tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim. Dengan cara ini, anak-anak dapat membuat perbezaan di antara perkara yang perlu mereka lakukan dengan perkara yang perlu mereka jauhi. Langkah yang ketiga yang dapat dilakukan adalah golongan mahasiswa boleh mengamalkan pola hidup sederhana dalam kehidupan seharian mereka. Pada zaman sebelum moden ini, dapat dikatakan bahawa golongan mahasiswa terlalu taksub dengan gaya hidup yang mementingkan kemewahan semata-mata. Namun gaya hidup mereka ini tidak seiring dengan keadaan ekonomi mereka pada saat itu, yang mana kebanyakan golongan mahasiswa ini masih berada di bawah tanggungan ibu bapa. Oleh itu, untuk mengelakkan mereka daripada terlalu taksub dengan gaya hidup yang merugikan ini, mahasiswa boleh mempraktikkan amalan gaya hidup, pola hidup sederhana ini dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, mereka perlu bijak dalam membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk memberi sesuatu barangan. Mereka perlu membezakan di antara antara barangan yang mereka perlukan dengan barangan yang mereka ingini, di mana keperluan perlu diutamakan berbanding keinginan. Okay, dengan cara ini, golongan mahasiswa bukan sahaja dapat menjimatkan wang perbelanjaan bulanan mereka, tetapi mereka juga dapat mengelakkan diri mereka daripada sikap boros dan membazir. Itulah antara langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelakkan golongan mahasiswa daripada terjebak dengan budaya ini. Terima kasih Puan Ainul atas penerangan yang saya percaya dapat membuka mata semua pendengar di sini untuk segera mengambil langkah yang drastik dalam mengatasi budaya hedonisme. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah mahasiswa perlulah bijak dalam memilih rakan. Ibu bapa juga memainkan peranan iaitu lebih tegas dalam mendidik anak-anak. Dan mahasiswa perlulah mengamalkan pola hidup sederhana dalam kehidupan seharian. Demikian tadi perbincangan dari ahli panel kita tentang budaya hedonisme yang terdapat di kalangan mahasiswa. Sebelum saya akhiri forum kita hari ini, saya ingin merumuskan bahawa budaya hedonisme ini banyak memberikan impak yang negatif dari impak positif kepada mahasiswa kita pada hari ini. Menurut saya, budaya ini perlulah dibenteras secepat mungkin kerana mahasiswa pada hari ini merupakan calon pemimpin di negara kita pada masa hadapan.
Sekiranya akhlak mereka tidak diubah sekarang, kita risau negara kita bakal dipimpin oleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan zalim. Saya harap forum ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua yang hadir hari ini. Nampaknya masa telah mencemburi kita. Maka dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel kita dan semua pendengar kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.